Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa Tok Gawa kita. Lupa nak sebut nama. Sebenarnya orang Ketenai ni pada Tok Gawa seorang ya. Pada dah sebenarnya. Tapi pun kita makan nasi lah. Kena ada sambal sikit, kena lauk sikit. Kita semua. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang biasa kita baca. Ayat ni bila turun, Nabi SAW sebut, telah turun pada aku satu surah yang sangat menggembirakan aku. Lebih per dunia dan segala isinya. Sukanya Nabi bila surah ni turun. Kenapa Nabi sangat gembira? Pasal apa Nabi sangat suka bila surah ni turun? Karena Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Islam akan menang. Dan kunci kemenangan tu dah terbuka. Bila nak kunci buka, kita boleh masuk dalam rumah tu. Allah Ta'ala buka kemenangan Islam ni macam-macam cara. Kadang-kadang benda yang kita jangka. Kadang-kadang benda yang kita tak jangka-jangka. Karena Allah Ta'ala dia ada perancangan dia sendiri. Hari ni, hari ni, dunia riuh. Bincang masalah perang di Gaza. Perang sebulan lebih dah. Dekat 2 bulan. Tapi kenapa jadi riuh? Kerana Israel minta berdamai. Israel minta berdamai. Apa maknanya? Makna dia tengah kalah. Perangai Israel dia tidak akan minta berdamai. Kalau dia menang, dia serah habis-habisan hospital masjid. Tiba-tiba, dia setuju untuk berdamai, dia minta berdamai. Keputusan dibuat oleh kabinet dia. Tak pernah kita fikir dengan kekuatan senjata Israel, dengan bantuan Amerika, bantuan Britain, bantuan Perancis, segala teknologi ada di negara Israel, segala kelengkapan senjata ada, segala risikan cukup canggih. Lawan pula dengan Hamas. Ya. Tentera jihad Islam yang jumlahnya sikit. Senjata tak banyak. Senjata canggih tak banyak. Tiba-tiba boleh menang. Logik akal kata tak mungkin boleh menang. Kita tengok bagaimana kereta kebal, kereta perisai dia terbakar, meletup. Bukan 1, 2, berpuluh-puluh kereta kebal dia rusak. Bagaimana kamp tentera ditawan. Pegawai tinggi tentera, jeneral dia ditawan. Ratusan pegawai-pegawai tinggi tentera Israel ditawan oleh Hamas. Logik akal akan kata tak mungkin boleh menang. Tapi Allah sendiri menyebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak mana, berapa banyak kumpulan sikit, kumpulan kecil akan berjaya mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah. Bila Allah kehendaki berlaku, dia akan berlaku. Ayat ini berhubung dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Nabi mimpi masuk ke Mekah buat umrah. Lepas main subuh, Nabi beritahu para sahabat, malam tadi aku mimpi kita masuk menaikkan umrah. Mimpi Nabi, mimpi betul. Mimpi benar. Ya. Kadang-kadang arahan Allah datang melalui mimpi.
Macam Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bagi mimpi sembelih anak dia. Perintah Allah bagi mimpi. Nabi mimpi masuk ke Mekah. Sahabat-sahabat gembira. Nabi kata siapa nak pergi umrah, bersiaplah. Oleh kerana dah 5-6 tahun tak balik kampung, tak balik ke Mekah. Ni berita ni gembira. Masing-masing bersiap. Sampai di Bir Ali. Lalu Nabi mandi sunat ihram, pakai ihram dan niat umrah. Sahabat-sahabat niat umrah bertolak. Sampai di Hudaybiyah, Nabi berhenti. Nabi hantar utusan Sayyidina Osman bin Affan dan beberapa orang sahabat untuk masuk beritahu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi bukan mari nak perang. Nabi mari untuk menunaikan umrah. Tiba-tiba dihalang, akhirnya berlaku perjanjian. Perjanjian tu nampak tidak adil, berat sebelah. Sahabat-sahabat tak puas hati. Kenapa Nabi terima perjanjian nampak tak adil, berat sebelah? Tapi Nabi beritahu sahabat, terima, Allah suruh terima. Terpaksa balik semula ke Madinah. Terpaksa sembelih kambing untuk bayar dam ihsar. Balik tak puas hati. Sebab mari dia buat umrah, tak boleh buat umrah. Dah lah tak boleh umrah, kena sembelih kambing, bayar dam pula. Dah lah kena bayar dam pula, terima pula perjanjian yang dia rasa tak adil. Jadi sahabat-sahabat balik dalam keadaan sedih. Duka cita. Tengah-tengah duka cita ni, Allah Ta'ala waktu ayat tu. Orang pertama Nabi panggil Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Nabi, yang Umar telah turun padaku satu surah yang sangat menggembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya. Iaitu surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi baca ayat ni pada Sayyidina Umar Al-Khattab, baca para sahabat, tak pernah kita fikir perjanjian Hudaybiyah tu yang tidak ada rasa berat sebelah. Rupanya itulah jalan kemenangan Islam yang sebenar. Kita buat perjanjian. Kita bincang dengan UMNO lepas UMNO kalah pilihan ke-14. Macam disebut oleh yang Fadil, yang berhormat Ustaz Isyamuddin tadi. Ustaz Azman disebut. Sepatutnya, bila UMNO kalah, kita nyek lagi. Muka 40-50 tahun kita berlawan dengan dia. Nak kalahkan dia. Sepatut bila kalah, kita ginyek ya. Biar koh lalu. Pelik orang PAS ni, lawan-lawan, tiba-tiba kawan tu kalah, pergi mari tolong pula. Kita mari bincang. Waktu tu semua parti komponen UMNO tinggal Barisan Nasional. Daripada 14 parti komponen, 10 lagi tinggal Barisan Nasional. Masa mari pilihan raya kecil. Pada waktu ada 10 pilihan kecil. Pilihan kecil Balakong di Selangor. MCA bertanding. Tak berani guna logo Barisan Nasional. Guna logo MCA. Pasal apa? Rakyat marah sungguh pada Barisan Nasional. Benci sungguh. Pasal apa? Pas mari bincang UMNO. Kerana kita tengok jangka masa panjang. Negara ni tak boleh biar dalam keadaan pecah. Politik mesti berada di tangan parti rakyat yang paling majoriti. Baru negara tu jadi aman. Kalau nak stabil politik, tak boleh bagi pada masyarakat yang minoriti memimpin. Menerajui negara, tak boleh. Dan ini bukan pandangan kita. Bukan pandangan ahli politik. Pandangan Rasulullah. Nabi kata, Al-a'immatu min Quraisyin. Kalau kamu nak lantik pemimpin, lantiklah daripada kaum Quraisy. Pasal apa Nabi suruh lantik kaum Quraisy? Maknanya kalau kita nak pilih calon, pilih kaum Quraisy. Kita tengok Dr. Sam ni, Quraisy agaknya.
Maksud Quraisy di sini, kata ulama, ialah majoriti. Bangsa paling berpengaruh di tempat tu, dia kena jadi ketua. Di Malaysia yang paling pengaruh ialah orang Melayu. Orang Melayu tak boleh pecah dah. Kita hilang kuasa ekonomi. Kita hilang pengaruh. Jangan kuasa politik kita hilang. Kita bincang dengan UMNO. Kita tubuh muafakat nasional. Setuju lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai pemimpin. Tan Sri Muhyiddin ambil semua. Daripada UMNO, daripada PAS, bentuk kerajaan, bentuk kabinet. Di peringkat awal sampai UMNO berjanji, sanggup. Ini ada dalam minit mesyuarat. Selepas periode ke-15, mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita buat program. PAS sanggup serah kursi PAS di Kemarau Highland. Sokong UMNO. Turun kempen ahli-ahli PAS minta undi calon Barisan Nasional daripada UMNO. Bukan mudah orang PAS nak pakai UMNO ni. Tak tahu tanya Tok Gawa kita. Mampu tak tu undi UMNO? Baik tak usah undi dia kata. Tak boleh terima. Bukan mudah nak terima. Sebab kita berlawan 50-60 tahun. Tapi kita, orang PAS macam disebut tadi. Orang yang paling teruk ditekan, Tok Guru Presiden PAS. Apa yang tak kata? Tapi Tok Guru jiwa besar, pemimpin jiwa besar. Mari kita duduk, kita bincang. Waktu semua negeri-negeri lain setuju MN, Mak Said seorang tak setuju. Mak Said seorang tak setuju. Awal-awal lagi Mak Said kata dia Terengganu tak akan terima MN. Sebab dia kata UMNO boleh rampas semula kerajaan Terengganu. Saya jumpa timbalan Presiden UMNO masa tu, Tok Mat. Sebab saya dengan dia ni pengurusi bersama MN. Muafakat Nasional ni tidak dipengurusi oleh Presiden. Dipengurusi oleh timbalan Presiden. Saya cakap Tok Mat, pergi tiup sikitlah telinga Mak Said tu. Jangan duk lantang sangat di waktu mana kita pakat, tiba-tiba dia terus nak berlawan. Kita bukan fikir Terengganu, Kelantan. Kita fikir Malaysia. Tapi dia kata apalah. Ya, bila parti arah dia ikutlah. Nak macam mana. Tiba-tiba, dalam keadaan begitu, kita mula tengok. UMNO bila kita pakat tolong, dia menang satu paling kecil. Bila dia menang, maka dia rasa penyokong-penyokong dia balik semula, orang undi dia balik, orang sokong Barisan Nasional semula. Kita kata tidak. Ini bukan petanda rakyat nak sokong BN. Ini petanda rakyat nak muafakat umat ni bersatu. Tapi kebetulan calon UMNO, calon BN, rakyat undi BN. Kalau calon PAS, rakyat undi PAS. Kenapa? Kerana rakyat nak umat ini bersatu. Tapi UMNO ni, Barisan Nasional bila dia rasa mula kuat, dia mula bertindak luar biasa. Dia buat kerja pelik. Tiba-tiba saja, dia tukar Menteri Besar Johor. Daripada Parti Bersatu, ditukar pada UMNO. Lepas tu dia bergerak ke Melaka. Ketua Menteri Melaka ditukar. Daripada Bersatu, ditukar kepada UMNO. Bergerak pula ke Perak. Bahawa undi usul tak percaya Daerah Negeri kepada Peja, Menteri Besar, daripada Bersatu. Akhirnya Bersatu kalah. Tukar Menteri Besar di Perak. Tak puas hati lagi. Dia tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin di peringkat persekutuan.
15 ahli parlimen tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin hilang majoriti. Pergi ngada agung. Sembah pada agung 2 surat. Satu surat minta bubar parlimen, bagi mandat semula pada rakyat. Tapi tuanku tolak. Kerana dia tak ada majoriti, terpulang pada tuanku nak terima atau tolak. Yang kedua kerana COVID masih ada masa tu. Isytihad tuanku tak sesuai kalau buat pilihan raya dalam keadaan COVID masih ada. Walaupun dah menurun. Surat kedua, dia tawar diri letak jawatan. Dan mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan tak bayang tengok ni. UMNO yang tarik sokongan pada dia, boleh dia calonkan UMNO juga jadi Perdana Menteri. Kalau kita fikir jiwa, kalau kira kecil hati, baik calon ampah jadi Perdana Menteri. Tapi tak. Kami PAH kita kata Tan Sri, kita pilih saja PAH tak kisah. Walaupun PAH ada 18 ahli parlimen. Masa tu, sepatut kita di Menteri Kanan. Paling tidak pun Menteri Kanan, kita tak apa. PAH bukan berebut nak jawatan. Yang penting kestabilan negara. Rakyat kena bersatu. Setuju ambil Datuk Seri Ismail Sabri. Seorang saja Perdana Menteri letak jawatan, kabinet kekal. Lantik balik UMNO jadi Perdana Menteri. Pada UMNO ni lah yang tarik sokongan pada dia. Kalau dia tidak jiwa besar, tak akan dilantik UMNO. Ni apa yang berlaku. Sebab tu bila menjelang pilihan raya baru-baru ni, kita perkukuhkan muafakat kita dengan rakan kita bersatu dalam Perikatan Nasional. Walaupun UMNO banyak cawangan, kekuatan seluruh negara, ramai ahli dia, tapi kita tengok, kita tinjau, kita buat kajian. Sebenarnya yang tinggal dalam UMNO ni saluran satu je. Betul tak? Saluran satu sikit, saluran dua sikit. Akhir dia akan jadi MH350. Hilang gitu ya. Saluran 3, 4, 5 orang dah tak, orang muda, anak-anak muda dah tolak dah UMNO Barisan Nasional. Dulu Felda ni kubu UMNO. Waktu kami dalam PAH ni bila kita mari pilihan raya, kita buat cula. Kita cula. Pengundi Cina kita tolak semua. Kita jangka kita tak akan dapat undi orang Cina. India kita ambillah 1%. Felda kita tolak. Sebab Felda ni kubu UMNO dulu. Tahun 99 berlaku perubahan. Saya bertanding Dun Jengka tahun 99. Letak jawatan sebagai pensyarah. Bertanding di Felda Dun Jengka. Jengka ni ada 10 peti undi, 9 peti undi Felda. Kali pertama dalam sejarah kita menang di Felda. Alhamdulillah masa tu PAH di Pahang menang 6 kursi. 6 kursi ini semua kawasan Felda. Tapi menang tak banyak lah. Saya menang 300 lebih masa tu majoriti. Mari pilihan rasa lagi. Nyapakat beri 15,000 seorang. Boleh buka jabat Felda pukul 2 pagi boleh pergi ambil duit. Orang PAH malu nak pergi siang, pergi malam. Pakai jemata hitam pula, pergi ambil duit. Mari pilihan raya. Allah pula. Duit ni beratu. Makhluk beratu. Tak apalah. Ya. Penokor-penokor diberi. 2 yang runtuh masa tu. Serayat dah penokor. 2 yang runtuh tak boleh makan. Putik. Yang ambil juga. Putik-putik lah saderian sudah. Tapi kita mula tengok perubahan. Kali ni mari pilihan raya ke-15.
kita menyaksikan Felda jadi kubu kuat PAH sekarang ni. Di Parlimen Kuala Kerau, ada 3 Dun. Dun Jengkor, Dun Jenderak, Dun... Soal lagi? Dun Jengkor, Dun Jenderak, Dun Kerdau. Kita kalah 2 Dun, menang 1 Dun. Dun Jengkor menang. Tapi menang 1 Dun, boleh menang semua parlimen. Pasal apa? Penerokok Felda bagi undi luar biasa. Menang besar. Walaupun hanya 1 Dun menang. 2 Dun kalah. Kemenangan di Felda boleh tutup 2 Dun yang kalah. Felda Pulau Tawar. Dun Pulau Tawar. Ni Dun Pulau Tawar. Ada 16 Felda. Paling besar di Malaysia. 16 Felda. Sini berapa Felda? Dun ni? 6. Dun Kemaman. Parlimen Kemaman. 6 Felda. 6 Felda ya tuan-tuan. Ni 1 Dun. 16 Felda 1 Dun. Tak pernah mimpi nak menang. 16 Felda. Mari pilihan baru ni. Kita menang semua. Parlimen Jerantuk menang. Dun Pulau Tawar 16 Felda. Dun tu pun menang. Sebab tu saya rasa kalau 6 di Felda ni, insya-Allah jangan terkejut nanti 6 Felda ni penyumbang kemenangan besar Parlimen Kemaman nanti insya-Allah. Kenapa berlaku perubahan? Ada orang kata Felda ni tak kena jasa. Penokor ni tak kena jasa. Kerajaan dah bagi. Bukan bagi free tahu. Setiap butir batu ni penokor bayar belakang ni. Ya. Jalan ladang, bayar tak? Penokor bayar. Lampu elektrik, bayar tak? Bayar. Tuan-tuan tahu tak? Pai air masuk dalam Felda ni. Duit Felda, bukan duit kerajaan. Duit Felda. Ya. Jalan ladang, baja, racun, proning, loading, semua penokor bayar. Bukan free. Terima kasihlah. Ya. Tapi bukan makna kita tak bersyukur. Ya. Sebab kita bersyukurlah kita pilih PAH. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab kematangan politik. Saya nak ucap tahniah lah awak Kemaman ni. Pelik saya pun duk mikir pasal apa luar biasa Kemaman ni. 3 kali ngundi dah setahun. Tak pasal-pasal 3 kali ngundi setahun. 3 kali raya. Ya. Pilihan raya ni penting. Pilihan raya ni bukan kerana kita nak pilih pemimpin je. Tapi dia menyumbang ekonomi. Pemangkit ekonomi. Berapa ribu orang luar mari ke Kemaman. Banyak mana kedai-kedai penuh kedai makan. Homestay penuh. Hotel-hotel penuh. Pasal apa? Sebab orang nak mari tolong. Mari nak kempen. Ya. Sebab itu kita tengok pilihan raya kali ni. Dia tak seorang tokoh. Bekas Panglima Angkatan Tentera. Saya tengok. Pasal apa dia turun Panglima Tentera di Parlimen Kemaman? Bukan ada kem tentera. Kalau kem tentera besar sini, menasabah lah. Ya. Dia tak ada kem tentera. Adalah sikit askar, polis, ada. Ya. Dan pas kita buat keputusan, saya kebetulan duduk dalam Majlis Syura. Majlis Syura Ulama' ni kita terima senarai calon. Ia diangkat daripada kawasan naik ke negeri, negeri angkat ke pusat. Pusat semak, pusat hantar ke syura, syura tengok. Syura tak tengok calon yang boleh menang, tak boleh menang, itu bukan kerja syura. Syura hanya cek calon ni dari segi syaratnya, luluh ke tak luluh, syar'inya. Ya. Kalau calon tu hebat macam mana pun, bagus macam mana pun, boleh menang macam mana pun. Tapi syura tengok, dia tak layak. Dari segi syarat, dia tak layak. Pasal apa tak layak? Adalah sebab-sebab dia. Dalam PAH, calon fasik tak layak jadi calon. Ya. Umpamanya, isteri dia tak pakai tudung.
tak layak jadi calon. Ataupun tok lelaki pakai tudung, tak layak juga. Kalau lelaki pakai tudung kata-kata gingeping, waktu putus wayar, tak layak juga. Bukan pelaku dosa besar. Tak layak. Kalau pelaku dosa besar, tak layak. Kita cek background dia, keluarga dia. Sebab nak jadi pemimpin, bukan mudah. Dia kena jadi model, dia contoh. Kerana rakyat akan ikut cara hidup pemimpin. An-nas ala, apa kata ulama tu? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut corak hidup pemimpin dia. Sebab tu baru ni dalam parlimen, kita tegur. Ada seorang menteri. Duk minum, mabuk. Dia kata dia bukan Islam. Ikut dia lah mabuk tak mabuk. Dia kata, bukan soal Islam tak Islam. Pemimpin ni contoh. Teladan yang baik. Jangan kita tunjuk teladan yang tak elok depan rakyat. Sama baru ni bila kita menentang konsert. Kita tak pernah menentang konsert sekadar konsert tu. Tak ada masalah. Tapi penyanyi yang nak bawa tu apa dia? Mesej apa dia? Promosi apa dia nak bawa? Ada menteri boleh jawab. Terpulanglah rakyat. Siapa beli tiket lagi tengok. Siapa tak mau tengok, dia tak tengok. Saya kata pemimpin tak boleh begitu. Kerajaan tak boleh bagi rakyat pilih nemu nak buat kau, tak si buat ikutmu. Tak boleh. Pemimpin kena beri garis panduan. Pandu rakyat dia. Kita pemimpin. Kalau kita tahu nilai-nilai rosak, nilai tak baik, kita yang kena bimbing. Tak boleh bagi pada ayah, pada anak, ayah kata ikutmu lah, mu dah besar dah. Tak boleh. Ayah kena contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia orang beriman, selamatkan diri kamu. Kamu dulu, mak ayah dulu. Dan ahli keluarga kamu daripada bakar api neraka Allah. Sebab tu bila kita pilih pemimpin, syura setuju. Ada 4-5 calon kita akak, kita lulus belakang 5-5. Serah pada parti. Parti nilai. Siapa yang terbaik? Pertama, pandangan parti. Pandangan pimpinan, pandangan ahli. Kita kata tak boleh. Untuk pilihan raya Kemaman, kita nak buat satu kajian. Turun buat kajian, jumpa pengundi. Kita buat kajian hampir kat 2,000 responden. 1,800, 1,500 kita responden. Buat kajian bentang pada PAS Pusat. Okey. Dapat senarai. Calon nombor 1 ialah Yang Amat Menteri Besar, Dr. Sam. Calon nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita bentang pada Presiden. Presiden kata buat kajian semula. Saya nak kajian kedua. Turun buat kajian semula. Jumpa pengundi. Semua jumpa. UMNO, atas pagar, luar UMNO, dalam parti, luar parti, semua. Bentang kali kedua. Dapatan kali kedua juga mengesahkan orang Kemaman nak Yang Amat Berhormat Menteri Besar jadi calon Parlimen Kemaman. 2 kali kajian dia buat. Akhir, parti buat mesyuarat. Kita tahu Dr. Samsuri jadi Menteri Besar. Rekodnya bagus. Prestasi ekonominya baik. Peningkatan pelabur luar, pelabur udara negara, luar negara juga bagus. Banyak bagi bantuan, kemudahan, selesai masalah rakyat. Sebab saya kebetulan wakil di menteri dulu. Antara menteri besar yang banyak jumpa bincang masalah rakyat, ialah Yang Amat Menteri Besar Terengganu. Isu masalah banjir. Kemaman ni, waktu saya di menteri, kita dah luluskan. Lebih pada 200 juta peruntukan selesai masalah banjir di Kemaman.
Tinggal lantik kontraktor. Itu dipilih oleh Menteri Kewangan. Proses berjalan. Kontraktor dipilih. Saya tak ada tak. Menteri tak campur tangan. Yang memilihnya ialah Menteri Kewangan. Semua projek Menteri Kewangan. Dia ada jawatan kuasa dia lah. Tiba-tiba, surat tawaran SST diterima. Company tak saya dipahamkan, syarikat ni, dapat dah surat. Bertukar kerajaan. SST laku 3 bulan. Bila tukar kerajaan, berlaku gabungan 2 kementerian. Kementerian Tenaga campur dengan Kementerian Sekitar. Gabung 2. Proses tukar ketua setiausaha. Akhirnya tempoh 3 bulan, tamat. Projek ni akan ditender semula. Saya kata tak apa, semua saya sebut dalam parlimen. Projek banjir ni, dia tak boleh sikit-sikit. Dia kena one off sekaligus. Kalau sikit-sikit, kita buat tembok sikit, 500 meter, mari banjir runtuh pula. Dia kena buat sesat terus. Kalau buat sikit-sikit, mari ribut, mari banjir, mari gelombang besar, habis balik. Dan itu yang berlaku di pantai kita. Pantai Dungung. Ustaz Azman dah. Ya. ICRA buat projek. Ya. Memang. Dia style patah ni, dia kena cukup makan porang juga. Makanan bagi ombak ialah pasir. Itu makanan dia. Ya. Tak cukup makan, dia ranggah pasir. Tu dia ranggah habis tebing-tebing tu. Dan bila punah, dia tak akan berhenti. Selagi dia tak kenyal, dia tak akan berhenti. Bila buat lapangan terbang Kuala Terengganu, lapangan terbang ni dia jongor sikit. Dia makan patah. Bila gangguan aliran ombak dia terganggu, jagalah. Dia ranggah habis semua. Pasal apa? Terganggu dia punya punca dia. Semua perancangan ada. Pelan dah ada dah. Struktur pembangunan dah ada dah. Ya. Baru ni kita menang 18, kita di kerajaan. Lalu ni kita menang 74, kita di pemangkang. Sementara insya-Allah. Sebab tu kita nak kemenangan Kemaman ni, satu isyarat. Sebab tu orang tanya, pasal apa kita lantik Dr. Samsuri jadi calon kita? Tuan-tuan, tentulah kita faham. Kerajaan pusat, khususnya PAH pusat, ada agenda besar. Sebab itu kita bawa Dr. Samsuri ke parlimen. Ada benda besar lah. Kalau benda kecil, tak orang lain Kemaman. InsyaAllah Padang Adat boleh menang. Tapi kita tak nak sekadar menang Kemaman. Kita nak Dr. Samsuri, kalau dia berjaya sumbang untuk Terengganu, dia mesti berjaya menyumbang untuk Malaysia insyaAllah. Kalau dia boleh letak calon Menteri Besar Selangor, Menteri Besar lagi ahli parlimen, tentu ada sebab. Negeri Sembilan, Menteri Besar dah. Cantik pula ahli parlimen, tentu ada sebab. Ketua Menteri Pulau Pinang, 2 penggar dah. Dah jadi ketua menteri, bertanding parlimen lagi, tentu ada sebab. Penting Menteri Besar ni duduk dalam parlimen. Gapo orang kata Terengganu, dia boleh jawab tu sebab dia ada maklumat dalam kepala dia. Apa je keperluan perancangan bangunan Terengganu, dia boleh bicara terus bersama dengan depan Perdana Menteri, depan menteri-menteri. Itu kalau jadi pemangkang. Kalau jadi kerajaan, tuan-tuan sedia maklumlah apa yang sepatut kita buat. Kita nak angkat Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis yang kita menang ni, SG4 ni, sebagai mekanisme untuk mengangkat ekonomi orang Melayu di Malaysia insya-Allah. Dia tarik royalti minyak atas alasan luar 3 batu Nantika. Allah Ta'ala ganti. Terengganu mempunyai reserve simpanan RE, Rare Earth, nadi bumi yang paling besar di Malaysia duduk di Terengganu. Bukan duduk laut, duduk darat. Laut dia kata ada 3 batu Nantika. Baik, tuan wid darat pula. Tuan-tuan sekalian, walillahi khazainus samawati wal ard.
Dalam genggaman Allah kekayaan langit bumi. Payah apa? Cuma yang penting, kita semua istiqamah masuk 60. Ya, madam mari sakit. Ya, kita cari obat. Sakit, kena kecil manis, makan obat kecil manis. Hilang kecil manis, mari gauk, makan gauk pula. Hilang gauk, mari darah tinggi, makan obat darah tinggi. Last kali, mari sengguguk. Makan obat sengguguk. Sebenarnya, bila dunia dah hujung, kita dah hujung, kita kena fikir. Ikhtiar-ikhtiarlah. Bekalan kena ready. Bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, masuk politik, supaya kita dapat pahala banyak. Tuan-tuan, bila kita menang, kita tu premi judi. Banyak mana pahala kita dapat. Bila kita menang Terengganu, kita tu bar, disco, kelab malam. Banyak mana pahala orang yang undi kita. Kita bukan, Nabi sebut ni, man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa-siapa buat kebaikan, dia akan dapat pahala kebaikan tu. Dan semua pahala orang ikut kita di belakang. Kata Nabi, tidak kurang sikit pun pahala kamu. Masya Allah. Yang kedua, jangan tinggal 3 amalan. Yang pertama, Quran. Tiap-tiap hari kena baca Quran. Disiplin diri sikitlah. Pagi-pagi buka Quran, buka handphone. Jangan buka WhatsApp dulu, jangan buka Facebook dulu. Buka Quran dulu. Latih diri, buka telefon, baca Quran dulu pagi-pagi. Bacalah 1 muka, 2 muka, 3 muka dulu, baru tengok benda lain. Yang pertama, jangan berlalu 1 hari tanpa baca Quran. Yang kedua, jangan tinggal 1 hari tanpa sedekah. Kena sedekah, tuan-tuan. Kena sedekah lah. Sedekah ni Allah ampun dosa. Dengan sedekah Allah pelihara anak-anak kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala berkati hidup kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala angkat darjat kita. Dengan sedekah Allah Ta'ala ganti lebih baik daripada apa yang kita beri. Jangan berlalu 1 hari tanpa sedekah. Jangan tinggal sedekah. Total tak tabung di rumah. Sebelum tidur, fikir hari ni sedekah ke tak? Tak. Masuk tabung sedekah dulu. Pagi esok ambil, pergi masjid. Pagi. Jangan tinggal sedekah. Yang ketiga, yang akhir. Selawat pada Nabi, jangan kurang pada 100 kali sehari. Ya. Jangan tidur kalau tak selesai selawat 100 kali. Jangan tidur, tuan-tuan. Ya. Letak atas batang, hari ni tak selesai lagi selawat. Selawat dulu 100 kali. Sekurang-kurang 100 kali sehari. Bukan lama pun. Ya, 10 minit pun selesai dah. Pasal apa saya sebut 100 kali? Sebab Nabi suruh, siapa-siapa selawat padaku 100 kali sehari, pertama, Allah Ta'ala jauhkan daripada sebab munafik. Yang kedua, Allah Ta'ala bangkitkan nanti di akhirat bersama Nabi-Nabi, bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tubuhnya tidak akan disentuh di api neraka di hari akhirat. Orang yang nak tinggal maksiat, benda-benda tak molek, kadang-kadang payah nak tinggal ni. Benda tak molek. Umpama minum air ketum. Sini tak ada lah. Tak. Kau ada juga. Ada. Kalau tidak takkan mengaku. Tak. Tak apalah. Nak tinggal. Tahu benda tu tak molek. Tapi payah nak tinggal. Amalkan selawat. Bangun pagi rasa ngantuk sangat. Ngantuk sangat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang ngantuk. Anak kita bangun gerak dia payah nak tidur. Bangun dia, ucap selawat. Tiup atas kepala dia. Suruh dia selawat. Hilang ngantuk. Banyak fadilat selawat ni. Apapun pada kita, kita tak ada Rasul lain melainkan Muhammad SAW. Yang kita harapkan, bagindalah akan beri syafaat pada kita. Ya, dan bagindalah yang akan kita sentiasa hidup bersama-sama dengan baginda, amal baginda insyaAllah. Akhir sekali, saya nak pesan pada pengundi lah. Ya, pastikan bahawa pada 2 bulan nanti kita keluar awal. Musim ni musim hujan. Kalau boleh keluar awal-awal sebab petang-petang biasa hujan. Ya, jadi pastikan kita keluar awal. Anak-anak, pastikan balik mengundi. Pesanan almarhum Tok Gani Aziz. Kena balik mengundi. Walau merangkak sekalipun baliklah. Walau terpaksa merangkak, balik kata dia. Jangan kita rasa tak apalah, tak balik pun menanda. Ini bukan soal menang. Ini soal tanggungjawab. Ini soal kewajipan kita. InsyaAllah, pesan anak-anak. Pastikan dia balik mengundi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan besar kepada kita pada 2 bulan nanti insyaAllah. Siru ala barakatillah. Allahu alam aqul qawli haza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.
Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.